Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera saudara-saudari sidang pendengar sembang-sembang ASMB yang dihormati sekalian. Selamat datang ke webinar hari ini. Tajuknya pun menarik Indahnya wakaf, pahala terus mengalir. Tu dia. Ini dan kita pun bawa bukan sebarang orang kita bawa bukan tangkap muat punya speaker. Kita bawa Tuan Haji Rafi Omar, perancang keuangan syariah berdaftar. Apa khabar Tuan Haji Rafi? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima Ah, kasih sekali. Tu dia Tuan Haji Rafi. Nak kita punya speaker hari ni berpakaian macam petugas haji, volunteer petugas haji Malaysia. Saya Ah, pun terkenang-kenang lah tengok. Tengok bila nak dapat saya punya nasi ni kan, bila Tuan Haji saya teringat lah. Begitulah. Okey, semangat hari ni Haji Mak ni, cantik hari ni kat luar. Inilah kita punya speaker hari ni, indahnya wakaf, pahala terus mengalir. Menyambungkan peguam bela dan peguam cara di Rafi Omar dan Associates. Okey, di syarikat guamannya sendiri. Itulah dia Tuan Haji kita. Okey, kita cerita serba sedikit tentang Tuan Haji ni, speaker kita ni. Okey, beliau merupakan pemegang diploma kelulusan Diploma Undang-Undang ITM, Institut Teknologi MARA. Kemudian melanjutkan pengajaran sarjana muda undang-undang di Melbourne University, Australia. Seterusnya melengkapkan sarjana pentadbiran perniagaan dengan MBA dengan anugerah cemerlang di UiTM. Tu dia. Itu baru educational background. Kita punya wow. Beliau merupakan perancang keuangan syariah berdaftar Malaysian Financial Planning Council MFPC. Pada staf-staf PMB yang kena MFPC ni, kalau tak pernah kena dengan beliau, tu tak sahlah. Saya pun terkena juga dengan beliau. Okey. Kemudian beliau ini cerita bekas ni ni Cik Rafi baik kali diingatkan ni bekas Net Presiden Persatuan Pengurusan Keuangan dan Harta Islam Malaysia AIFIWM, dan juga bekas ahli Institute of Professional Will Writers United Kingdom. Power bukan sebarang bekas ni Haji Rafi. Kemudian jurulatih bertauliah pembangunan sumber manusia berhad dan pemeriksa bertauliah MFPC. Tu dia. Bukan kaleng-kaleng ni orang ni. Okey. Beliau berdaftar sebagai peguam bela dan peguam cara sibil di Mahkamah Tinggi Melaya sejak 1989 dan peguam syar'i di Mahkamah Syariah Selangor pada 1992. Pernah berkhidmat penasihat undang-undang di MRCD selama 6 tahun mulai 1994. Pernah menjadi pengarah KL Central Sendirian Berhad atau Pemaju Kuala Lumpur Central. Okey. Jadi pernah bertugas sebagai penasihat undang-undang dalam bidang hartanah di pengurusan Dana Harta Nasional Berhad, Dana Harta, sebelum berhijrah ke Amanah Raya Berhad ARB pada 2001 sebagai pengurus besar operasi dan kemudian pengurus besar jualan dan pemasaran. Februari 2007 sehingga Februari 2012 beliau merupakan CEO di Amanah Raya Legacy Services Sendirian Berhad, iaitu anak syarikat milik penuh ARB yang menguruskan perkhidmatan penulisan, penyimpanan dan pelaksanaan wasiat dan harta pusaka berwasiat. Sehingga Disember 2013, beliau merupakan ketua pegawai seranta di ARB. Okey, sejak Januari 2013 kembali menjadi pengamal undang-undang sebagai peguam bela dan peguam cara di firma guaman milik sendiri beliau di Ampang, Selangor. Dan beliau sekarang sering berceramah dalam seminar tempatan dan antarabangsa mengenai perancangan keuangan, pengurusan harta pusaka konvensional ataupun Islam kepada Jabatan Syariah Kerajaan dan sektor swasta, Institut Pengajian Tinggi serta pelbagai majlis umum. Nampak. Ini memang hebat CV beliau, Tuan Haji Rafi bin Omar. Tu dia. Dia duduk tekun, dia apa benda tu Pak Tuan Haji tu. Kan dia tengah bersedia, memang dia siap sedia, nampak. Serius, profesional orangnya. Dia dah siap sedia dah. Okey, sebelum saya serahkan kepada Tuan Haji lagi satu lagi. Okey, kita just nak peringatkan kepada saudara-saudari sekalian, sidang pendengar, kita ada dua platform kat sini. Satu menerusi Zoom, satu lagi menerusi Facebook Sekiranya saudara-saudari ada soalan, kalau yang pengguna Zoom tu boleh hantar soalan menerusi ruangan chat. Hantar soalan guna ruangan chat. Kalau tim Haji Rafi nampak ke, mungkin dia boleh jawab on the spot. Tapi kalau tidak pun, kita simpan soalan tu untuk kita jawab pada sesi pada penghujung nantilah. Pada sesi penghujung nanti kita akan ada sesi soal jawab. Mungkin Haji Rafi akan menjawab soalan saudara-saudari
pada sesi itu. Okey, dengan ini saya serahkan kepada Tuan Haji Rafiq Umar untuk sesi beliau. Indahnya wakaf pahala terus mengalir. Dipersilakan Haji Rafiq. Terima kasih Is. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Kita ucapkan terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang turut serta bersama-sama dalam kita punya sembang-sembang webinar ASMB pada hari ini. Saya ada dapat tahu ada kawan-kawan dari Kemboja, ada kawan dari Medan yang turut serta masuk dalam webinar kita pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi seperti yang Tuan Moderator Haji Iskandar Rashdan bin Muhammad Rosli sebut tadi, kita punya sesi ini insya-Allah akan berlangsung secara santai lah. Walaupun tadi dia bacakan saya punya biodata tu panjang lebar, tapi seolah-olah macam membacakan bala sungkawa. bala sungkawa macam orang dah mati ya, tak. Kita sembang-sembang, tuan-tuan dan puan ambil mudah, jangan ini bukan program ilmiah. Ini juga bukan macam kata kuliah tak, kita sembang-sembang santai. Sebab kalau tuan-tuan masuk awal tadi, tuan-tuan pun dah nampak dah macam mana yang diterangkan oleh Tan Sri pengurusi majlis agama Islam wilayah Sekutuan, lepas tu ustaz yang hebat, Ustaz Kazim cerita. Jadi saya tidaklah akan mengulang tapi akan mengaitkan apa yang disebutkan tadi dalam sembang-sembang kita pada hari ini. Jadi saya harapkan tuan-tuan tak cemas, tuan-tuan tak bimbang, duduk relax, sebab kita sebenarnya berdasarkan pengalaman kita ni nak kongsi pengalaman kan, kita nak sharing sahaja. Jadi saya mulakan dengan saya cari saya punya skrin ni, tuan-tuan duduk diam, tekun dengar apa yang saya nak bincangkan. Dah namanya pun sembang. Jadi hari ni saya kongsi dengan tuan-tuan. Alhamdulillah, kalau sempat ni sebelum pukul 11.30 saya berhenti, lepas tu ada sesi soal jawab, kita nak ambil banyak soal jawab lah. Jadi saya sediakan slide supaya kita tak terbabas. Kita ikut skema. Jadi hari ini objektif kita seperti yang saya diamanahkan, minta dikongsikan oleh pihak ASNB. Kita nak sampaikan tentang kepentingan kita merancang pewarisan, terutamanya melalui wakaf. Macam-macam lah kita boleh buat kan. Tadi macam disebutkan tadi, kita boleh bagi wasiat dan sebagainya, nanti akan kita kupas selepas ni insya-Allah. Lepas tu nanti kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan wakaf tu. Lepas tu ada jugalah dia punya rukun dan sebagainya, supaya kita faham daripada perspektif tuan-tuan dan puan-puan. Saya macam tuan-tuan dan puan-puan jugalah baru kenal wakaf ASNB ni. Baru je dilancarkan, jadi kita pun benda yang baru. Jadi benda yang baru ni kita nak kongsikan, kita nak hafal insya-Allah. Jadi tuan-tuan, nanti kita akan tengoklah pula apa bezanya. Ini objektif kita, apa bezanya wakaf ASNB dengan wakaf lain. Kemudian hikmahnya, kemudian kita akan tunjukkan yang orang kata apa bezanya wakaf, sedekah, zakat. Saya dah buat dah benda semua. Tapi yang paling mustahak sekali tuan-tuan dan puan-puan, nanti saya rasa sebelum kita keluar daripada webinar ini, pukul 12.30 hari nanti, kita kena ada plan tindakan kita sendiri. Apa yang kita nak buat selepas kita kongsikan, selepas nanti tuan-tuan dan puan-puan berinteraktif insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, slide yang berikutnya saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan bahawa ini ada satu cetakan slip urus niaga wakaf ASNB atas nama saya sendiri. Jadi tuan-tuan tengok nama saya tapi IC tak tunjuk, nombor akaun pun tak tunjuklah, takut nanti jadi bahan scammer pula kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam saya sebut tadi, saya pun tak tahu
Tapi cuba tuan-tuan tengok, pada 3 hari bulan 8, maksudnya pada hari Rabu yang lalu, saya pergi ke ASMB, saya buat benda ni. Saya nak ni pasal benda baru, saya test. Jadi pagi-pagi saya dah sampai, masa saya lebih kurang setengah jam lah. 9.42 tu tercatat. Saya dah transfer RM1,000 ASB saya dah transfer RM1,000 didik, jadi wakaf. Jadi boleh dibuat ni, nak test dia punya sistem semua, bagus tuan-tuan dan puan-puan. Jadi soalan saya lah, saya nak bagi interaktif sikit, nanti tuan-tuan boleh jawab dalam chat box tu. Kalau yang nak tanya soalan, boleh tulis Q. Jadi kita tahu bahawa itu soalan. Nanti boleh kita pick up lah Q ataupun S soalan. Kalau tak letak macam tu, kita anggap sebagai komen lah. Jadi kita tak akan pick up sebagai soalan dalam chat box. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya nak tanya soalan pada tuan-tuan dan puan-puan. Bila saya tunjukkan slip ni, apa perasaan tuan-tuan, apa reaksi tuan-tuan? Jadi apakah tuan-tuan dan puan-puan bersetuju dengan saya bahawa bermodalkan 2,000 yang saya ada dalam didik ni, saya telah beroleh 1.4 juta pahala kebaikan. Adakah ini pelaburan yang memberangsangkan? Saya serahkan pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak setuju dengan saya, maksudnya tuan-tuan kata saya sembang kencang sahaja. Kan, sembang kencang tu tak setujulah, ni tak setuju. Tapi kalau tuan-tuan yakin, saya ucap terima kasih, ataupun tuan-tuan buat tak tahu saja apa yang saya kongsikan ni. Jadi ada 3 jawapan kat situ, A, B, C. Tuan-tuan pilih. Tentu saya bagi cara lah macam mana nak jawab soalan kuis nanti di hujung siaran kita, insyaAllah. Ya. Jadi tuan-tuan, saya tunjukkan slide ni. Tuan-tuan yakin atau tidak bahawa saya dah ada pelaburan 1.4 juta. Tu macam mana kiraan nanti kita bincanglah benda tu, insyaAllah. Bagus, saya ada nampak reaksi-reaksi ni. Dia kata, tapi ni dia cerita lain lah. Dia tak jawab soalan saya lagi. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sama ada tuan-tuan yakin, setuju bahawa pahalanya akan mengalir, insyaAllah. 2, tuan-tuan kata tak setuju, saya sembang kencang. 3, tuan-tuan tak tahu apa yang saya sebutkan tadi. Itu pilih. Jadi sebenarnya tuan-tuan, saya ni telah sekian lama terlibat dalam pewarisan. Jadi saya ni lamalah, sejak tahun 1985 sebenarnya. 1985 saya belajar nak jadi peguam dulu. Saya dah kes saya yang pertama saya buat adalah kes pusaka. Harta pusaka. Sampai sekarang saya masih lagi cargas, aktif. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam bidang perancangan orang tanya, apa dia perancangan pewarisan? Jadi kita khususkan kepada Islam. Kalau perancangan pewarisan Islam tu bermaksud suatu proses untuk memenuhi keperluan keuangan dan keperluan peribadi kita. Dia bukan mata-mata keuangan saja, melalui pembentukan dan pelaksanaan satu perancangan harta dan pewarisan yang komprehensif berdasarkan prinsip Islam. Jadi saya rasa saya dah buat lah ini satu. Saya dah pergi SMB pada hari Rabu yang lalu. Tuan-tuan macam mana? Begitulah. Jadi sebabnya apa tuan-tuan dan puan? Sebab kita tak tahu sebenarnya. Perancangan pewarisan ini berkaitan dengan bagaimana kita tentukan aset kita dibahagikan. Sama ada sebelum ataupun selepas. Jadi saya dah buat sebelum dan saya yakin selepas tu nanti akan berterusan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, selanjutnya slide ini memperingatkan kita. Ini sebagai peringatan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, likulli ummatil ajal iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Tuan-tuan tengok maknanya. Tuan-tuan mungkin boleh lebih menghayatinya. Allah berfirman, katakanlah bahawa tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Tak boleh, kita nak cepat ke nak lewat. Jadi kita kena plan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perancangan ini, kita kumpul, kita urus
kita kena wariskan. Jadi dia terbabit bukan semata-mata kepada individu, tuan-tuan. Bukan pada diri sendiri, tapi biasanya kita juga kena ambil kira kalau orang yang berniaga. Saya tulis sini peniaga. Ahli-ahli perniagaan, dia susah payah kumpulkan modal perniagaan dia nak uruskan, akhirnya dia nak wariskan perniagaan. Selain daripada usaha duniawi ni, dia juga kena ada usaha tentang ukhrawi, tentang nanti bagaimana. Ya, jadi berdasarkan pengalaman saya, tuan-tuan dan puan-puan, bab kumpul, bab nak urus ni semua orang tahu. Tapi kesilapan biasa dalam urusan perancangan ni ialah tiada perancangan pewarisan. Maksudnya orang tak nak bincang tentang bab meninggal dunia ni, dia kata takkan nak bincang benda tu. Itu kemudianlah. Itu. Jadi dia kurang, dia tiada perancangan perwarisan. Jadi dia tak tahu macam mana nak mewariskan. Dia ingat dia akan kekal selama-lamanya. Jadi sedangkan masa inilah nak tunjuk satu slide dua orang guru saya yang hebat ni, saya duduk jadi moderator satu ketika dulu tahun 2016. Ini Keratan Surat Khabar dengan jelas menunjukkan jangan pandang remeh urus harta ni. Sebab dia kata 60 bilion jumlah harta tak dituntut waris mati. Ini kisah yang biasa kita dengar. Orang berulang-ulang cakap benda ni. Tahun 2016 kata 60 bilion. Sekarang ni orang kata dah ada 90 bilion. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab harta ni kita kena faham. Allah Ta'ala dah tunjukkan pada kita hari Jumaat yang mulia ni kita baca surah Al-Kahfi. Sunat. Sangat besar tuntutannya kita baca surah Al-Kahfi. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita tak perasan apa maknanya. Jadi ada satu ayat yang ke-46, Allah berfirman al-malu wal banu. Tu. Kata apa? Harta benda al-mal, mal tu harta benda, wal banu itu anak pinak. Zinatul hayatid dunya, dia ialah perhiasan dunia. Tapi dia kata amal-amal soleh lah yang kekal faedahnya, itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Jadi kita sebenarnya pada harta ni ada hak yang tertentu. Ada hak yang tertentu yang kita boleh buat. Ini ada orang raise hand ni, nanti mintalah siapa host yang lain tengok apa pasal dia raise hand. Kita boleh tanya dia nanti, kemudian kita nampak dah soalan-soalan masuk, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kala dalam webinar ni jawapan-jawapan akan muncul kemudian. Jadi kalau kita tanya soalan di awal-awal lagi nanti, sabar, sebab ada slide-slide yang berikutnya mungkin akan menjawab persoalan yang kita terngiang-ngiang di fikiran. Jadi ni sembang-sembang. Jadi kadang-kadang jawapan tu hadir awal, kadang-kadang kemudian. Jadi saya biarkan dulu, nanti di hujung nanti kita akan tengok, insya-Allah. Ya, tuan-tuan harap bersabar. Ini satu lagi. Saya patah balik, ini yang selalu kita baca sebenarnya ayat ni. Surah Al-Takasur. Ini tapi kita nak kena memahaminya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, Datuk, Datin, yang dimuliakan, Tan Sri ke kalau ada dalam ni ke apa kan, kita ni selalu dilalaikan. Lalaikan daripada mengerjakan amal bakti. Sebab apa? Sebab kita berlomba-lomba dengan banyaknya untuk mendapatkan harta benda, anak pinak, pangkat, pengaruh, sehinggalah kita mati. Ini tafsir yang saya petik daripada Quranul Karim. Bukan saya cakap kan. Tuan-tuan faham apa yang saya nak sampaikan ni. Dia kata jangan sekali-kali bersikap demikian. Apa yang nak ditunjukkan di sini ialah ada tanggungjawab kita. Harta benda yang kita ada, kemewahan, pangkat dan sebagainya, kita kongsikan. Dengan macam saya pengalaman yang saya telah kongsikan tadi, saya sendiri pergi buat sendiri di kaunter. Malahan bagusnya perbuatan saya itulah pada diri saya menganggap bagus, sebab kaunter yang buat tu pun, kaunter clerk yang buat tu pun, dia pun first time nak buat dengan saya. Tak pernah orang buat lagi, kata dia. Dengan dia lah, orang lain dah biasa. Jadi saya kata, awak buatkan untuk saya, awak dapat pahala. Saya dapat pahala, awak pun dapat pahala. Suka dia nak buat benda tu. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
ada tanggungjawab kita. Berkenaan dengan harta, Rasulullah SAW ada bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, seorang hamba berkata, hartaku, hartaku. Padahal harta itu sesungguhnya ada 3 jenis. Apa yang dimakan habis, apa yang dipakai lusuh, tapi apa yang disedekahkannya lalu tersimpan untuk akhirat. Selain yang 3 itu semuanya akan lenyap dan ditinggalkan kepada orang lain. Jadi inilah dalam perancangan harta kita, kita kena ingat bahawa ni saya bagikan dalam bentuk diagram, saya kutip daripada Facebook dan sebagainya, tuan-tuan boleh nampak dengan jelas, kongsikan. Yang jadi penolong kita ialah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita wakafkan nanti insya-Allah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, Saidina Ali karamallahu wajhah kata dia, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu hakim dan harta pula terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah. Jadi hari ini kita sembang-sembang ni, kita nak kongsi ilmu lah. Ilmu supaya kita ambil iktibar dan kita ambil tindakan ke atas ilmu tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan ini, petikkanlah kawan-kawan saya ada letak dalam Facebook apa semua, saya kongsikan. Untuk kita sembang-sembang ni, saya nak tunjukkan pada tuan-tuan, betul atau tidak dia kata ni. Ramai yang tahu akan kepentingan merancang pewarisan harta mereka, tapi ramai juga memilih untuk bertangguh. Tak termasuk saya lah. Jadi malangnya ajal maut tidak pernah tertangguh barang sedikit pun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi. Kalau tangguh-tangguh, kalau buat tak reti tentang harta pusaka, kalau biarkan tak ada sebarang perancangan, tengok ni saya kongsikan gambar ni. Ni gambar favourite saya lah. Kalau saya syarah sana sini, mana-mana universiti baik, jabat kerajaan baik, saya nak tunjuk ni. Pasal berdasarkan pengalaman, rumah pusaka masih lagi nama arwah atuk. Siapa pun tak peduli. Terbiarlah macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan main-main biarkan macam ni harta pusaka tinggal tak berurus dengan baik, sebab dia boleh jadi macam ni. Ni gambar berikutnya. Siapa nampak ni? Kita ada apa ni? 62 orang dalam Zoom ni. Siapa nampak? Boleh jawab. Ni rumah ni ditinggalkan. Sebenarnya banyak. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab waris-waris pun tak peduli. Waris-waris pun. Jadi harta ni sepatutnya boleh dimanfaatkan. Tapi dikunjungi. Macam itulah maksudnya. Tuan-tuan jangan ni. Ini entah betul entah tidak gambar tu pun saya tak tahu. Tapi saya kongsikan pada tuan-tuan sebagai peringatan. Kenapa? Sebab saya nak menunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan kenapa kita kena buat perancangan. Kenapa kita kena mengambil iktibar, kerana kita tak tahu. Dalam slide ni saya tunjukkan pada tuan-tuan. Kematian mengejut, tidak semua disebabkan umur atau penyakit. Tuan-tuan pun dah tahu benda ni kan, macam-macam kisah kita dah tengok. Yang betulnya, kemalangan dan kecelakaan terjadi kepada sesiapa jua. Kalau tuan-tuan masih ingat, kalau kita tengok peristiwa apa ni, kapal terbang sudahlah ni bulan Julai yang lepas tu, yang lalu tu, 17 hari bulan Julai, ada kapal terbang terhempas, nama ni kena tembak MH17. Kita masih lagi berusaha untuk mendapatkan keadilan di situ. Jadi undang-undang ni menyulitkan, walaupun dah lama apa ni kes berlaku, lambat nak bagi-bagi ni. Jadi ada kemungkinan harta. Ini cerita pasal perancangan dulu belum nak masuk wakaf lagi tuan-tuan. Jadi saya tulis kat sini, kekayaan yang dihimpun semasa kita hidup, kita himpun-himpun, tiada manfaat kepada kita. Melainkan kita buat perancangan yang sempurna. Sebab nak uruskan harta pusaka ni susah, macam-macam prosesnya sebelum boleh dibahagi-bahagikan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, bab waris-waris pula macam-macam. Balu dapat sedikit daripada ibu, anak perempuan dapat setengah daripada anak lelaki. Ini isu-isu harta pusaka. Tuan-tuan pun tahu bahawa harta pusaka mesti ditakbirkan terlebih dahulu. Untuk waris mendapat hak faraid mereka, pasal kita selalu dengar faraid. Orang meninggal dunia faraid. Lepas tu ada pula kes, ni dah ada wakaf kan, dah wakaf, tapi masih lagi atas nama si mati. Macam itulah. Saya ni ada satu kes.
Daripada New Zealand pula datangnya kes tu. Aduh, bukan main lagi. New Zealand. Dia duduk New Zealand, harta ayahnya di sini. Ayahnya meninggal dunia, ayahnya kata nak wakafkan dulu. Saya dah buat satu kes pusaka, masa hidupnya saya dah jumpa dah. Orang ni, dia cerita nak wakaf, nak buat gini, tapi meninggal dunia, tak dapat diwakafkan. Jadi waris-waris kena buat permohonan. Tu waris tu sangat kena buat permohonan, pentadbir kena jadi orang yang pangkalnya pergi ke mahkamah untuk pentadbir tu diberi hak mewakafkan. Kalau tidak, institut Majlis Agama Islam pun tak nak terima wakaf tu. Pasal orang dah mati tak boleh buat wakaf, tuan. Orang dah mati, hartanya hendak diselesaikan. 1, 2, 3, 4 bagi-bagi. Tak ada pun sebut. Kalau dah meninggal dunia boleh wakaf tak? Jadi maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya wakaf ni hendaklah kita buat semasa kita masih hidup. Itu tadi sebelum kita pergi. Ini saja saya nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan sebagai contohlah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimullah kita. Kata dia, sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatir rezekimu di esok hari. Untuk hari esok, untuk esok hari, yang katalah begitu. Jadi jangan kita bimbang. Saya tak ada bimbang pun. Saya pergi SMB, tu buat. Itu je lah yang saya ada. Bakinya tinggal sedikit, itu saya buat. Saya yakin Allah Ta'ala akan beri rezeki yang berikutnya lah, insyaAllah. Jadi kat sini gambar burung ni ditunjukkan. Burung ni ada 2 pilihan, nak bagi pada siapa. Itulah pilihan yang ada pada kita. InsyaAllah. Kita nak tengok ini gangguan-gangguan teknikal. Ini belum lagi. Kita nak tengok slide yang berikutnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercerita tentang pewarisan, kita boleh buat macam-macam lah. Seperti yang disebutkan tadi, ada hibah, ada amanah. Di ASMB ada hibah amanah ASMB. Di tabung haji pun ada hibah amanah. Kita tentukan siapa dapat apa, banyak mana. Tapi apa bahagian kita? Apa bahagian kita? Ini kita nak tinggalkan. Tapi bahagian kita, jadi itulah nanti sama ada kita ada buat wakaf atau tidak. Kalau kita buat wakaf tu, insyaAllah untuk bahagian kita lah. Kita cari. Sebab kalau orang kata harta tak boleh dibawa mati, itu lama lah. Hari ni kita dah insaf bahawa harta kita boleh kita bawa mati. Masuk dalam kubur untuk menerangkan kehidupan kita dalam kubur tu. Itulah yang dipanggil sebagai amal jariah kita, sedekah jariah kita. Kita buat kebajikan, kita infak dan sebagainya. Jadi kita nak cerita apa dengan lebih jelas, bagaimana wakaf tu akan menjadi pahala yang terus mengalir pada kita. Saya buat perkongsian ini mudah saja, tuan-tuan. Saya baca buku, ni buku klasik, ini buku yang biasa kita rujuk, mazhab Syafi'i, ada kitab fiqh. Kita bacalah benda ni. Saya kongsikan pada tuan-tuan, tuan-tuan nanti pergi carilah. Sebenarnya boleh download je, masuk dalam website, boleh. Jadi saya baca, saya kalau tulis nanti tuan-tuan kata saya tulis sendiri, jadi saya tunjukkan buku ni. Buku ni pun ada macam-macam percetakan dah sediakan. Dalam Minhaj ni ada disebutkan tentang definisi wakaf, dalil-dalil, hikmah, semuanya ada, tuan-tuan. Jadi buku klasik ni menunjukkan kepada kita apa yang dimaksudkan. Jadi saya kutip daripada buku tu, saya scan, saya tunjuklah. Ni kita tak sembang-sembang. Kalau saya tuliskan payah, saya tunjuk pada tuan-tuan apa yang diertikan. Jadi saya baca, wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut. Maksudnya nanti adalah daripada istilah pun, tapi dari buku ni disebut, daripada kitab kita ni disebut kita tahan, stop. Dalam bahasa Inggeris terus stop, tak adalah, kita tahan dah. Kita tak boleh jual, tak boleh diwariskan, kita tak boleh bagi hibah, kita buat wasiat pun tak jadi. Di samping dia kata mengekalkan sumber fizikal ainnya. Manfaat harta yang diwakafkan adalah untuk kebajikan umum atau khusus dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapatan, perolehan, manfaat daripada harta wakaf itu perlu dibelanjakan untuk kebajikan dan kebaikan sebagai pendampingan diri pewakaf tersebut kepada Allah. Dengan sebab itu, harta tersebut tidak lagi menjadi milik pewakaf, tidak boleh diambil kembali
dan tidak boleh dimiliki oleh sesiapa. Wakaf ada dua, dia kata wakaf keluarga, zuri, wakaf zuri, kalau sebut terjumpa wakaf zuri, zuriat lah, ahli keturunan, atau khairi, kebajikan kepada orang lain, umum, untuk orang lain, kebajikan orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan, tadi 1,400 pahala, pula 1,400, 1.4 juta pahala kebajikan yang ada tu, insya-Allah akan terus mengalir. Begitulah saya kaitkan, saya untuk diri saya sendirilah peringatan. Sebab ini pensyariatannya dari buku ni, kata dipetik surah Ali Imran ayat yang ke-92. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Datuk Datin, kamu tidak akan sekali-kali akan mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Itu saya tekankan daripada intonasi saya. Yang sayangi, dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kebetulan unit-unit itu ada, saya sayang pada unit-unit itu, tapi saya juga wakafkan. Jadi ada rukun ni dalam buku yang sama, tuan-tuan boleh carilah. Saya tunjukkan kat sini rukun wakaf. Dia kata kalau macam mana nak buat, macam kita ni ibadat mesti ada rukun-rukunnya lah. Dan rukun ni dia, kalau rukun haji tu boleh dibuat satu persatu, yang ini dia mesti ikut susunan lah. Mesti ada pewakaf, orang yang berwakaf tu, wakif, mesti ada hartanya, lepas tu penerima, dan juga mesti ada akad. Saya pergi ke SMB, pukul 9.30 tu saya buat. Saya adalah pewakaf, saya ada harta yang saya wakafkan, penerimanya ASMB Wakalah, dan saya kena baca. Kata kaunter kerani kata ni, pegawai dekat kaunter tu kata sila baca. Saya pun maka saya dengan suci hati. Itulah kena buat, tuan-tuan, baru jadi. Terima kasih, kata dia, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ada buku yang contemporary saya baca juga. Untuk kita sembang-sembang je pada hari ni, bukan nak suruh tuan-tuan baca. Ini bukan program ilmiah seperti saya sebut awal tadi. Tuan-tuan, ini buku ni boleh cari. Ini daripada IKIM, buku ni 2016 ke apa, kalau tak silap saya, ke 2019. Ada buku ni. Dalam ni ditunjukkan rencana-rencana yang telah ditulis berkenaan dengan sumbangan Institut Wakaf kepada pembangunan ekonomi. Ini sarjana ni tulis ni. Lepas tu dia kata kefahaman konsep dan amalan wakaf di Malaysia hari ini. Lepas tu pelaksanaan undang-undang wakaf Malaysia. Ini guru besar kita ni. Kan? Lepas tu pengurusan ni ditunjukkan pada kita. Lepas tu ditunjukkan sampelnya, kedudukan dan potensi pembangunan hartanah satu penilaian. Ini semua hebat-hebat ni. Tunjukkan kepada kita boleh dibuat lah. Tan Sri Dr. Bakar tu dulu pun dia dah tulis amalan Institut Wakaf di beberapa negara Islam 1/. Ada benda ni, boleh baca. Tapi yang saya nak kutip daripada buku ni ialah sebenarnya ringkas saja ditunjuk dekat sini. Dia kata ibadat wakaf ni sangat dekat dengan hati orang Islam, khususnya orang Melayu. Tuan-tuan, orang Melayu ni cakap pasal wakaf dia dah biasa dah kan. Sampai banyak tempat pun dekat negeri Kelantan pun pakai nama wakaf kan. Yang paling hebat sekali tempat yang saya kenal Wakaf Tapai. Tu kat situ ada Institut Bomba. Jadi dia kata masyarakat Melayu sangat cenderung menghayati dengan hadis Nabi SAW yang bermaksud seperti berikut. Abu Hurairah melaporkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, apabila mati anak Adam, kesemua amalannya berakhir kecuali 3, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan manusia, dan anak soleh yang sentiasa mendoakan kepadanya. Jadi kita kena ambil peluang ni lah, kita dah biasa. Jadi dalam buku ni ada satu cadangan yang saya cadangkan dalam beberapa seminar. Saya ni bab wakaf ni saya sungguh minat. Saya ikut banyak seminar-seminar program tentang wakaf ni daripada masa saya aktif Peguam Muda sampailah saya jadi CEO
di Amanah Raya dulu tu, saya ikut. Dan satu yang saya cadangkan macam ni, dia catat dalam buku ni, asrama wakaf juga boleh dibina untuk menampung perumahan pelajar-pelajar Muslim di sekitar universiti-universiti, institusi profesional dan sebagainya. Pasal apa? Kita dapati sebenarnya di universiti-universiti antara masalah yang dihadapi oleh para pelajarnya ialah asramanya tak muat untuk menempatkan, kolej-kolejnya tak cukup, ambil pelajar ramai. Jadi orang bina rumah tak jauh atau berdekatan dengan universiti, mungkin kita boleh jadikan dia sebagai asrama. Jadi melalui projek dari dana wakaf, peluang untuk menambah jumlah umat melanjut pelajaran ke peringkat universiti dan pengajian tinggi ilmu kemahiran akan meningkat. Jadi di masa ini, kos penginapan untuk pelajar universiti meningkat kerana kemudahan asrama sangat terhad. Tuan-tuan tengoklah kita banyak universiti-universiti di seluruh negara, masalah. Jadi kalau orang nak wakaf tanah ke, nak wakaf rumah dia ke, mesti ada tata caranya. Mesti kena buat benda ni masa dia hidup lah. Jadi ada manual telah diterbitkan oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haj, Jauhar katanya. Jadi saya tunjukkan kepada tuan-tuan bahawa kalau kita nak wakaf tanah, ini lain, tak sama nanti yang kita nak bincangkan dengan wakaf ASMB. Kalau kita ada tanah, ada rumah kita nak wakafkan, malahan sebenarnya wakaf-wakaf lain yang pihak berkuasanya, dia kata dalam konteks negara kita, pihak berkuasa agama Islam negeri merupakan pemegang amanah tunggal bagi wakaf di negeri masing-masing. Jadi kalau kita nak wakaf, itu melibatkan majlis. Jadi majlis apa? Dalam hubungan ini, Majlis Agama Islam Negeri MAIN adalah badan yang bertanggungjawab dalam hal menguruskan segala perwakafan. Justru itu MAIN perlu mempunyai tata cara dan kepakaran dalam menguruskan harta-harta wakaf agar ia benar-benar dapat mencapai objektif wakaf. Tuan-tuan dan puan, sebab itu Majlis Agama Islam terbabit dalam hal wakaf ni mesti melibatkan Majlis Agama Islam. So dalam hal ASMB, wakaf ASMB, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan lah, sebab dia duduk dekat Kuala Lumpur ni, dia punya ibu pejabatnya, usahanya digembleng antara ASMB dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tadi berdasarkan objektif-objektif yang kita telah senaraikan di awal sembang kita, maka kita nak kena lebih mendalam sikitlah. Nak kena faham apakah yang dikatakan itu wakaf. Jadi saya petik daripada ini makalah ni, kalau tuan-tuan masuk website SMB ada, boleh baca benda ni. Saya petik daripada situ sebab saya nampak penjelasannya cukup-cukup mantap. Dari segi bahasa tu apa benda, jadi mudah sajalah. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan, saya highlightkan benda ni. Kalau tuan-tuan yang pakai laptop ke apa ke, boleh buat print screen lah benda ni. Apa itu wakaf? Dari segi bahasanya ialah berhenti, menahan, menghalang tadi. Itu dari segi bahasa. Tuan-tuan agak-agak, kalau dari segi logat macam mana? Bunyinya beza-beza lah. Saya besar di negeri Melaka, nanti mungkin dia cakap wakaf. W-A-K-A-P. Wakaf, dia tak pakai F. Tapi kalau negeri Kelantan, mungkin lain bunyinya, wakaf. Bab adat pula tuan-tuan, ini dari segi bahasa, ni bahasa sajalah. Kalau dari segi adat, adat percakapan, kalau orang Melaka, wakaf tu maksudnya kubur lah. Dia biasa semua wakaf orang Melaka kubur. Kalau kubur tu tanah wakaf dululah. Kalau di negeri Kelantan, wakaf tu tempat solat. Itu dari segi adat istiadatnya ataupun kebiasaannya. Maka tuan-tuan dan puan, ada sahabat saya, dia dari Melaka, dia pergi ke Kelantan, Kota Baru. Dia sampai situ, dia nak solat. Jadi dia tanya dengan pakcik kat Kelantan tu, "Cik nak solat kat mana?" Pakcik tu kata, "Solat kat wakaf." Jadi agak-agaknya dia pergi lah. Tuan-tuan, itulah maksudnya. Kan beza tapi dari segi bahasa yang jelas,
Wakaf itu kalau Quran di mana tempat berhenti, wakaf. Baca Quran ada tempat kena berhenti, wajib berhenti, wajib apa ataupun sunat berhenti, atau tak boleh berhenti, ataupun harus ataupun tidak berhenti. Itu pun wakaf juga maksudnya. Tapi dari segi yang kita bincangkan, kita sembangkan hari ini, kita sebutkan tentang maksudnya daripada segi bahasa berhenti, menahan. Dari segi istilah, itu dia adalah satu kerja kebajikan yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu niat kita. Jadi mestilah ada niat dia. Innamal a'malu bil niat. Apa niat kita? Niat kita nak mendekatkan diri kepada Allah, kita berikanlah harta yang kita ada tu untuk diwakafkan. Jadi dalilnya saya tunjuk sini surah kita tu satu. Saya dah mungkin kesilapan saya satu satu kebajikan dibalas dengan 700. Saya minta maaf ni, saya pun sendiri kalau kita alihkan benda ni nanti kita tengok. Lepas tu ada dua jenis, satu am, satu khusus. Kalau am tu tanpa tujuan, yang khusus kalau yang wakaf khas tu kita khususkanlah, saya wakafkan tanah ni untuk bina masjid, buat rumah tahfiz dan sebagainya. Jadi ada bezanya. Tadi minta kita nak tahu apa bezanya. Tuan-tuan perempuan, saya tunjukkan pada tuan-tuan dalam skrin ni, atas skrin ni tuan-tuan nampak. Gunakan apa yang disediakan oleh ASMB. Jadi di sini tunjuk beza antara wakaf apa zakat. Zakat ni kita kena bagi kepada asnaf. Zakat, sedekah ni pada orang yang memerlukan, disediakanlah. Tapi wakaf ni boleh tadi kita sebut pada zuriat kita sendiri, keturunan kita, ataupun kepada umum. Hukumnya tak sama. Kalau zakat tu wajib, yang ini sunat sajalah. Dia dibuat untuk mendapat pada keredaan Allah. Masa pula, kalau buat wakaf ni masih bila-bila boleh, tapi kalau zakat tu ada masa yang tertentu. Zakat fitrah, Ramadan, sebelum habis imam turun baca khutbah hari raya Aidilfitri, itu zakat fitrah. Zakat harta bagus ni buat sebelum datang awal tahun Islam yang barulah, jadi bulan Zulhijjah tu sebelum habis. Jadi nanti kali ingat kalau nak buat selesaikan zakat harta kita, ketika orang pergi haji tu kita tak pergi haji, kita selesaikanlah supaya datang tahun baru selesai masalah kita. Tak sama tahun Muslim, tahun Islam dengan tahun Masihi. Jadi kita kena pilih yang Hijri tu, insya-Allah. Jadi penerimanya pun lain, beza. Penerima, pembahagiannya antara wakaf, sedekah. Orang bagi sedekah sebab orang tu memerlukan, mesti ada tujuan dia tentu. Zakat disebabkan wajib, tapi wakaf ni manfaat disalurkan untuk tujuan yang kita tentukan, ataupun kita bagi general tapi bagi kemaslahan semua untuk kebaikan ahli masyarakat. Dan yang bagusnya tuan-tuan dan perempuan, harta yang kita bagi tu, saya sebut tadi saya bagi 1000 ASB, saya bagi 1000 unit ASD saya. Jadi benda tu ada, tapi saya dah tak dapat lagi lah. Tak boleh. Dia 1000 tu ada, tak lenyap. Tapi kalau saya keluarkan, benda tu ada, tapi saya dah tak dapat lagi lah. Saya sedekahkan kepada orang, tak ada lah lagi. Unit tu dibelanjakan, duit cashnya akan dibelanjakan kepada orang yang sedekahkan. Jadi kena nampak beza tu. Sebab itu salah satu perbezaan yang jelas, kesan kepada harta kekal, manfaat nanti yang akan digunakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kebaikan-kebaikannya juga ada disediakan ditunjukkan. Saya mudahkan tuan-tuan nak tunjuk sini, pahala berterusan, terus mengalir lah. Seperti tajuk yang kita nak bincang ni, pahalanya terus mengalir. Kalau tuan-tuan ingat kasar pahala yang mengalir ni, tuan-tuan ingat bagaimana Saidina Osman Affan, Khalifah Ar-Rashidin yang ketiga itu, dia sampai sekarang pahalanya mengalir. Kita tahu sebab apa? Itu kisah yang biasa kita dengar kan, cerita pasal wakaf ni, wakaf perigi rumah. Di situ
telaga tu asalnya milik orang Yahudi, orang Islam susah nak dapat. Kemudian diaturkan supaya Rasulullah tanya siapa yang boleh beli, Uthman pergi beli. Dia beli daripada Yahudi tu, dia kata tak apalah, dia beli separuh je. Macam mana? Dia buat hari Selasa dan hari Khamis misalnya. Dia beritahu orang Islam Madinah nak ambil air pada hari Selasa dan Khamis. Isnin dan Rabu tak ada orang datang pada Yahudi tu. Tak ada orang datang pada Yahudi tu. Yahudi tu pun peras. Akhirnya seluruh perigi dijualkan kepada Saidina Osman Affan, dan jadilah perigi itu perigi wakaf. Sampai sekarang pahalanya terus mengalir. Itulah antara punca. Tuan-tuan pun boleh buat macam tu. Wakaf yang paling bagus, saya kata wakaf perigi air. Bagi mengalir air tu sehingga hari kiamat, air mengalir, mengalirlah pahala kita insya-Allah. Jadi tujuannya tuan-tuan dan puan, ASMB ni dia istimewa. Dia konsep dia buat supaya kita dapat aturkan apa yang kita wakafkan itu demi untuk kesihatan, pendidikan, untuk memperkasakan komuniti dan juga bantuan masyarakat, kecemasan dan sebagainya. Semua ada. Dia kata ASB Wakalah sebagai pengutip, pengurus, pengagih, dan yang pemegang amanahnya ialah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi boleh buat benda ni, dan saya telah kongsikan tuan-tuan dan puan, kita pun boleh ambil iktibar dari situ, kita pun boleh buat. Pergi je. Sebenarnya boleh buat online, boleh buat pakai kios yang ada mesin itu. Saya cuba pakai kios tu tapi tak berjaya sebab saya sendiri pun tak berapa mahir. Jadi pergi ke kaunter. Selepas saya cuba di kios tu tak berjaya, saya pergi ke kaunter. Rupanya maklumat saya dah lama tak di-update. Begitulah tuan-tuan dan puan. ASMB wakaf dia istimewa. 10 minit yang terakhir ni kita bincang, kita sembanglah tengok. Jelas. Daripada sini tertera, tuan-tuan dan puan, dia tulis ni jumlah minimanya 1000. Jadi saya 1000 buat daripada ASB, 1000 daripada ASD. Bilik saya lah. Dia ada had dia. Kalau 500 tak boleh. Saya dah fikir masa tu kalau simpanan ataupun akaun saya tu tak cukup, saya akan tambah untuk membolehkan saya buat. Alhamdulillah cukup, terus buat. Jadi bila saya dah bagi, dia kata wakaf ni muabbad, iaitu bersifat kekal, di mana unit yang telah diwakafkan tak boleh dipulangkan semula, tak boleh kita batal atau dibuat sebarang pindaan. Khalas. Alhamdulillah. Tuan-tuan pun Datuk Datin boleh buat insya-Allah. Mudah saja. Kalau tak tahu, pegawai-pegawai ASMB nanti mungkin boleh membantu. Dia tulis sini hanya unit milik penuh atau milik mutlak sahaja dibenarkan, statusnya tunai. Kebetulan balik saya tunjukkan kepada isteri saya. Dia kata, kenapa you tak buatkan untuk I sekali? You buat seorang aja. Saya kata sebab saya boleh buat untuk saya je lah. Jadi isteri saya kalau nak buat nanti saya kena bawa dia pergi ke kaunter ASMB pula untuk dia buat. Jadi kena buatlah. Kalau orang lain punya tak boleh. Maksudnya kalau akaun tu atas nama anak, saya sebagai pemegang amanah saya tak boleh buat. Itu maksudnya gitu. Kalau kita dah hibahkan pun tak boleh. Sebab mesti pasal kita dah hibahkan, maksudnya kita dah bagi pada orang lain. Kalau kita ada 10,000, kita dah hibahkan 10,000 misalnya unit. Dah tak boleh lah. Kalau kita ada 11,000, 10,000 kita nanti akan tinggalkan kepada waris-waris, mungkin 1,000 lagi tu boleh. Begitulah nanti tuan-tuan boleh dapat penjelasannya daripada pegawai-pegawai. Jadi yang bagusnya tuan-tuan, tak ada yuran dikenakan. Dia tak ada charge, cuma nantilah bila nak bahagikan nanti insya-Allah, nak agihkan tu adalah dia punya yuran RM15 setahun untuk seorang pewakaf, dipotong dari dana wakaf yang terkumpul. Tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Aturkan. Saya kongsikan di sini sembang-sembang kita tentang kelebihan berwakaf bersama ASMB. Banyak dah ditunjukkan secara ilmiahnya. Saya tunjukkan berdasarkan pada slide ni, senang je. Dia kata apa? Wakaf ni berkekalan, kita pun boleh dapat potongan cukai. Bila kita buat benda ni, ada potongan cukai terus sebab wakaf ini dikenali dari sudut undang-undang teks, boleh
kecualikan cukai, saling untuk kebajikan. Lepas tu dia terbuka. Apa maksud terbuka ni? Bukan terbuka kepada semua orang lah. Maklumat tu. Saya je kongsikan pada tuan-tuan maklumat saya nak bagikan contoh. Tapi dia kata kat sini keterbukaan ni ialah apa maksud? Dia terbuka kepada semua pemegang unit tanpa mengira agama dan bangsa. Maksudnya orang bukan Islam pun boleh juga buat. Begitu. Kalau dia nak wakafkan, kita terima. InsyaAllah. Kemudian ada resit, penama pun dia beritahu. Kemudian dia agihkan macam mana? Pengagihan dana manfaat wakaf akan dilakukan ke seluruh Malaysia. Walaupun buat di Kuala Lumpur, walaupun Majlis Agama Islam, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang bertanggungjawab, tapi kalau berdasarkan kepada dia punya nanti praktikalnya akan disalurkan juga kepada semua. Ni tadi ada Muhammad Hafiz tanya apa maksud mu'abbad atau mu'akad. Tu ada tulis dekat slide tadi tu. Maksudnya kekal lah. Mu'akad tu sangat-sangat dituntut. Itu ada bezanya. Jadi mu'abbad maksud kekal, abad kekal, abadi gitu. Dah tak boleh tarik balik. Tadi saya dah terangkan. Sebab tu saya kata kadang-kadang soalan ada jawapan pada slide-nya. Tapi ini tak ada soalan akan ditanya sebagai soalan kuis lah, insya-Allah. Yang lain-lain mungkin ada. Baik, seperti saya sebutkan tadi, dia agihkan ke seluruh Malaysia. Kebetulan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ni antara yang aktif. Di waktu COVID yang lalu, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ni, pusat zakat ni antara banyak yang menyumbang ke seluruh negara. Jadi telah terbukti. Pasal di wilayah persekutuan ni pun banyak jumlah zakatnya, banyak jumlah yang dipegangnya, nilainya banyak, maka boleh diagih-agihkan. Jadi di sini dah ditetapkan bahawa dia akan agih-agihkan lah. Seperti yang sebutkan tadi, untuk pendidikan, untuk kesihatan, pemerkasaan komuniti, dan juga misi kemanusiaan. InsyaAllah, jangan bimbang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita mulakan di awal tadi, kita kata tentang perancangan keuangan, orang kena mengumpul, orang kena mengaturkan, menguruskan dengan baik bijak, dan juga orang kena mewariskan. Jadi jelaslah seperti yang tertera di slide ni, wakaf ASNB dia kata melengkapkan perancangan keuangan pemegang unit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan simpan laburkan lagi, simpan lagi, tambah lagi, tuan-tuan belanjakan jika perlu, kemudian naikkan manfaat, buat hibah amanah dan sebagainya. Tapi bila buat wakaf ni dia kata dia menjadi sebagai sedekah jariah ataupun akan jadi wakaf yang pahalanya terus mengalir. Jadi itulah dia lengkapkan kita punya cycle tu, tuan-tuan puan-puan. Jadi sebagai kesimpulannya, berdasarkan kepada tajuk, jadi pahalanya terus mengalir, saya sembangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ni slide ni kata wakaf pokok akan terus berkekalan dan menjana pulangan yang disalurkan dan menjana pulangan yang akan disalurkan kepada projek wakaf yang kita kenal pasti. Kenal pastilah mana satu. Kalau tidak, macam tadi Ustaz Kazim pun ada sebut di awal perjumpaan kita tadi, dia punya slide di video tu. Tuan-tuan boleh masuk je dalam website ASNB ni atau PNB, nanti cari tentang wakaf, jumpalah macam-macam ada kat sana. Lepas tu dia kata, yang ini pewakaf layak menerima potongan cukai untuk jumlah yang diwakafkan, maksimumnya ialah 10% daripada pendapatan agregat tahunan. Ini semua boleh dinasihatkan insya-Allah. Wakaf ASNB terbuka kepada semua pemegang dan seperti yang saya sebutkan tadilah, benda ni maksudnya pahalanya akan terus mengalir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah faedah wakaf ASNB ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya sebut tadilah, saya berhenti 10.30, cukup-cukup time-nya. Saya berhenti sembang 10.30. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, cukup masanya. Nanti kita ada yang lain-lain lah, sesi-sesi lain, dan kita ada sesi soal jawab. Saya serahkan kembali kepada Tuan Haji Iskandar kita untuk meneruskan. Silakan Tuan Haji dengan sesi yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Rafi. Okey, memang penerangan yang cukup jelas ya daripada beliau untuk cerita wakaf. Itu dia. Ini memang satu topik yang sangat menarik.
Okey, mana dia? Tuan Haji Rafi. Saya. Alright, ini dia. Tu dia. Ada lagi. Alright, sesi soal jawab ya. Okey, ini soalan pertama. Datuk Kalsum Abdul Rahman. Soalan, bagaimana pemegang ASB yang telah menghibahkan hibah amanah simpanannya dalam semua skim ASMB? Okey, baik. Terima kasih Jadi sebenarnya walaupun seseorang tu telah buat amanah hibah, Datuk yang tanya tu, Datuk alhamdulillah. Kalsum Abdul Rahman. Ya, betul. Saya jemput dia masuk, dia pun tanya soalan. Hebat Datuk. Datuk semua dah Datuk dah hibahkan semua sekali, tapi hibah tu hanya akan berlangsung, akan berlaku, berkuat kuasa selepas kita tak ada nanti, maka bakinya yang dalam akaun tu yang akan disampaikanlah sebagai hibah amanah kepada yang kita dah namakan. Bermakna kalau kita dah buat hibah amanah, masih lagi boleh kita buat wakaf ni. Jadi jangan bimbang Datuk. Nanti sahabat-sahabat, kawan-kawan pegawai daripada PMB tu boleh terangkan dengan lebih jelas pada Datuk. Malahan jawapan ini juga mungkin boleh dipakai kepada yang lain-lain juga yang telah buat hibah amanah. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Datin yang dah buat hibah amanah, masih lagi boleh mengambil kesempatan, sebab hibah amanah itu kita bagi kepada siapa yang kita pilih, individu yang kita pilih, yang kita telah namakan. Kita berhajat sekarang untuk dapat pahala yang mengalir seterusnya. Maka sekarang ni kita ada satu peluang. Yalah, dulu tak ada SMB wakalah. Sahabat saya Yusri Sarik belum jadi dia punya CEO lagi kan. Boleh bantu, dia dah keluar macam-macam, kita dah buat penerangan. Ini satu di perkhidmatan baru. Seperti saya lah, saya pun baru tahu tahun lepas, kemudian ada sesi-sesi penerangan, selalu dengar iklan-iklan dikeluarkan di radio Datuk Ustaz Kazim. Jadi kebetulan saya pula nak kena sembang-sembang dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi buat. Dah jadi. Benda baru. Jadi kita pun yang lain boleh ambil kesempatan ini, walaupun dah hibah amanah, masih lagi boleh buat wakaf. Nanti tengoklah macam mana boleh dibuat, nanti akan diaturkan. Saya yakin akan diaturkan dengan terbaik. Kita dah hibahkan, jumlah kita tu jadi kuranglah. Sebab kita wakafkan 10,000 misalnya. Maka yang kita hibahkan nanti akan berkurang. Sebab itu hanya akan dibahagikan kepada penerima hibah sebagai baki. Jadi sebelum jadi baki, sekarang ini kita bahagi-bahagikanlah kepada mana yang kita suka. Sebenarnya kalau tak nak wakaf, betul tu Haji, orang yang dah buat hibah amanah pun masih boleh keluarkan unit dia. Ya tidak? Betul. Jadi dia dah buat hibah amanah. Saya kata, Datuk dah buat hibah amanah, ada 100,000 unit. Datuk lebih lagi lah kan. Ada 100,000 unit. Kan unit tu masih boleh keluar masuk, boleh diguna. Yang dihalang hanyalah 1,000, ada moratorium sekat, tak boleh keluar. Jadi 99,000 tu boleh keluar masuk lagi. Jadi ambil lah, katalah 10,000 daripada situ buat wakaf. Sebab dah ada perkhidmatan ni, dulu tak ada. Sekarang dah ada perkhidmatan ni, buat. Sekejap saja buat. Saya rasa kalau ikut tata caranya 10 minit selesai. Saya tu pasal nak kena update maklumat dan sebagainya dan sebagai gitu gini, IC nak masuk susah dan sebagainya. Tapi kalau ikut punya sistem 10 minit tu kira khalas selesai. Kita punya 10,000 kita dah buat sebagai pahala yang akan mengalir. Kita tak boleh keluar langsung 10,000. 90,000 hibah amanah. Kita masih lagi boleh keluar masuk sehingga kita tak ada nanti. Katalah bakinya hanya tinggal 11,000 sebab kita masuk hospital dan sebagainya, keluar duit untuk selesaikan kos perubatan. Yang tinggal 11,000 tu penerima hibah akan dapat 10,000 dah jadi kita punya wakaf. Masya-Allah. Yang ini pilihan kita, pilihan di tangan anda. Itulah. Jadi pilihan di tangan Datuk. Datuk memang cekap, Datuk aturkan, ajak kawan-kawan Tan Sri yang lain-lain apa semua tu buat benda ni. InsyaAllah semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang kita lakukan.
Wallahu okey. alam. Wallahualam. Oh, itu Saya. best jawapan. Terima kasih. Okey. Jelas Datuk Kalsum dengan penerangan diberikan oleh Haji Rafi tadi. Okey, seterusnya soalan dari Syah. Boleh ke kita hibahkan simpanan EPF? Kalau boleh, macam mana caranya? Thank you. Oh, ini lain pula. Lain pula ya. Lain pula soalan ni. Itu ada. Dia tanya tentang apa? EPF. EPF pula nak hibahnya. Macam mana Kita tu? bincang ASB punya unit-unit Itulah. kan. EPF belum lagi lah. Kalau jawapan dia tanya baguslah pasal kita cerita tentang Yalah, pewarisan kan. pewarisan. Jadi kalau EPF tu tuan-tuan perempuan boleh keluarkan ketika umur 50 tahun. Akaun 2 boleh habis keluar, akaun 1 tunggu sampai 55 tahun. Jadi setakat ni belum ada lagi perkhidmatan untuk menghibahkan. Saya ketika mencapai umur 55 tahun beberapa tahun yang lalu, keluarkan habis semua daripada EPF. Tapi kalau nak tinggal di situ, bolehlah. Tak ada masalah. EPF akan simpan sampai kita umur 100 tahun. Oh. Gitu. Kalau kita umur 100 tahun, dia suruh kita ambil. Paksa kita ambil. Dia tak boleh simpan melebihi umur kita 100 tahun. Oh, 100 dipaksa keluar Dia tak boleh simpan. Orang 100 tahun, kena keluarkan duit daripada situ. Tapi kalau belum, boleh keluar masuk. Tapi belum ada lagi perkhidmatan. Jadi saya cadangkan kepada Syah yang bertanya tadi, ketika umur 50 tahun, keluarkan duit tu. Keluarkan duit tu, masuk dalam ASMB. Lepas tu buat wakaf. Ketika umur 55, keluarkan. Masuk dalam ASMB. Boleh buat wakaf. Tapi ada nampak penjelasan yang dia tanya, kalau duit daripada, kan orang boleh menyimpan melalui EPF kan, dia ada EPF, dia boleh melabur. Ada satu skim yang bagus, perkhidmatan yang disediakan. Orang tu ada EPF, masih lagi bekerja, tiap-tiap 3 bulan sekali kalau cukup jumlahnya, dia akan masukkan ke SMB. Yang itu terhalang sebab yang itu bukan mil kutam. Bukan milik sempurna. Itu kena ingat tu. Ya, betul. Bukan milik sempurna. Jadi itu ada hak EPF lagi lah, sebab kalau apa-apa terjadi kan, dah sampai 55 nanti, saya pernah buat saya keluarkan, saya letak dalam unit amanah sahab. Bila sampai 55, dia kata okey, yang itu you tak payah bawa balik pun ke EPF. You boleh selesaikan sendiri. Tapi sebelum 55 dia terhalang. Kenapa dia buat macam ni? Kalau tidak, ramailah orang keluarkan duit dia daripada EPF, dia masuk ke SMB, lepas tu dia withdraw. Kan? Jadi kat situ dia cara dia. Ada cara. Jadi dia halang. Jadi sebab terhalang tu, maka dalam saya tengok tata cara yang ditunjukkan dalam maklumat tu, dia kata tak boleh lah, yang itu tak boleh. Jadi EPF punya tak boleh. Belum pemilikan sempurna. Belum mil kutam, belum milik sempurna kita, jadi tak bolehlah kita nak buat wakaf ASMB. Saya cadangkan kalau betul nak buat, sebenarnya peluang tuan-tuan perempuan, kalau saya mungkin tak sempat nak kongsikan di awal tadi, sementara saya jawab soalan ni, sebenarnya ini peluang. Biasanya orang wakafkan tanah, orang wakafkan rumah. Bila cerita wakaf, begitulah. Wakafkan tanah untuk kubur, wakafkan rumah untuk tahfiz. Kan? Gitu biasa yang kita dengar. Sekarang ini ada peluang bagi kita, tuan-tuan perempuan. Kita ada duit 1,000, kita masukkan dalam SMB. Kita tahu nanti yang jaganya bagus, jadi unit kita. Lepas tu kita buat wakaf. Bila kita buat wakaf tu, pahalanya terus 700 kali ganda. Maksudnya dalam akaun kita tu ada 700,000. Yang kita tak nampak lah. Kalau kita cakap pahala tu nampak, ramai orang dah buat kan. Kan? Itu saja ya. Kita sembak kan, benda sembak kan. Rasanya lain. Jadi tak nampak. Tapi itulah. Rasanya lepas ni orang-orang SMB sendiri pun kena beramai-ramai lah buat. Betul tak? Dia sendiri kan kena buat. Dulu saya ramai high net worth kat SMB ni. Betul. Seperti yang Datuk. Yang staff sendiri pun kena buat, baru dia tahu
Kan 1,000 senang lah. Hati tenang. InsyaAllah. 1,000 je, bukan nak banyak pun. Kita tak ada tanah, kita tak ada rumah nak diwakafkan, 1,000 duit ASMB. Dan kita tahu bahawa pahalanya akan terus mengalir. Wallahu a'lam. Adalah sesuatu yang kita sumbangkan walaupun kecil, tapi sekurangnya dia masih lagi memberi manfaat besar kepada orang lain kan? Ya, betul. Okey, Haji. Soalan berikutnya. Okey, soalan daripada Muhammad Zaid Saad. Okey. Wow, ni gempak kat soalan ni. Apa? Mana lebih baik, wakaf kebun atau wakaf tunai bernilai yang sama harga kebun? Wow. Wow. Okey, soalan ni sebenarnya bagus sebab kalau kita fahamkan tentang hal wakaf ni, dulu dekat negara kita ni banyak orang cerita tentang wakaf harta lah, wakaf kebun, wakaf tanah, wakaf rumah, wakaf basikal. Benda tu ada. Jadi wakaf tunai ni sebenarnya benda yang baru. Ini sekitar 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, apabila cerdik pandai negara kita, cendekiawan negara kita mengusulkan boleh sebenarnya kita nak wakaf tunai. Kan? Jadi orang buat masjid, kita nak wakaf apa? Kita kena beli simen. Itu wakaf simen lah. Kita beli tiles. Itulah dulu. Tapi dimudahkan cara, alhamdulillah kan, kita ni semakin maju, bahawa saya nak wakaf kepada pembinaan sebuah masjid yang bernilai berjuta ringgit, saya bagi RM10 sahaja. Saya dapat saham, dapat sijil saham untuk itu asalnya lah. Jadi diputuskan dalam banyak muzakarah dan alhamdulillah boleh. Puncanya dari mana tu? Puncanya daripada amalan di Turki. Ketika Osmaniyah dulu kan, orang ada banyak wang kan, orang berniaga. Zaman kehebatan Osmaniyah, Fatimiyah di Turki dulu, orang nak bagi duit tunai. Jadi alhamdulillah benda tu diamalkan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni pun sebenarnya kalau kita tahu wakaf yang paling hebat sekali ialah yang wakaf yang pertama Rasulullah buat, kita tahu wakaf yang paling besar kita dengar, wakaf Umar Al-Khattab, itu syariat yang utama. Wakaf yang mengalir sampai sekarang ingatan kita ialah Osman Affan. Tapi tuan-tuan tahu Universiti Azhar misalnya di Mesir sana, itu wakaf. Tanah asalnya tanah wakaf kan. Dan masih lagi orang boleh menyumbang sekarang. Begitulah. Jadi inilah peluang tadi. Jadi kalau soalan ditanya mana lebih baik, itu baik yang kita sendiri pilihlah. Kalau sama nilainya, kita jualkan tanah kebun yang orang dak tu, duitnya kita wakafkan. Sebab kalau kita nak wakafkan tanah kebun tu, prosesnya ada sedikit panjang. Kita kena pergi ikut manual yang saya tunjukkan tadi. Kita kena pindah milikkan tanah itu sebagai tanah wakaf kepada Majlis Ugama Islam Negeri. Ada berlaku proses pindah milik, ikut manual itulah panjang. Saya dah buat benda ni alhamdulillah untuk anak guam saya, pelanggan saya. Jadi kena lalui proses tu. Jadi nanti atas geran kebun tu, Zaid yang tanya tadi kan, atas geran kebun tu nanti bertukarlah nama daripada nama asal pemunya kepada nama Majlis Agama Islam Johor misalnya lah, kita buat itu. Ataupun Majlis Agama Islam Melaka. Jadi mesti tukar nama. Jadi dah tak ada nama kita lagi. Tanah tu kekal kat situ. Jadi nanti Majlis Agama Islam boleh kita bincangkan bila dia boleh masuk. Bila dia boleh masuk buat tahfiznya ke apa ke, bila dia boleh bercucuk tanam kat situ ke. Sampai kita dah tak ada, kita boleh bagi. Masa kita masih hidup lagi, kita kata kita tinggal di kebun tu. Kita dah tak ada nanti, dia buatlah apa sesuatu. Ini semua terma-terma, terms and condition, TNC, syarat-syarat. Macam mana wakaf tu nak diteruskan, nak dilangsungkan. Namun kena pindah nama dah. Tengok geran dah nama Majlis Ugama Islam Negeri Melaka. Tapi kalau kita jual, dapat duit, masuk dapat dividen satu hal, dapat pahala yang terus mengalir.
Jadi untunglah ASMB Negeri Melaka dapat menguruskan zakat wakaf ASMB di Negeri Melaka tu, insya-Allah, yang asalnya datang daripada tanah kebun tu. Nampak macam berkecamuk jawapan saya, tapi saya harapkan yang bertanya itu faham pilihannya sendiri. Prosesnya berbeza. Jadi kalau ditanya saya, cash lagi baguslah. Okey. Gitulah, insya-Allah. Okay. Terima Tapi kasih. itu kan kalau yang penting kalau dah niat nak wakaf, tak kisahlah fizikal ke cash ke, dua-dua yang Wakaf penting je. pahala pun Tuhan yang bagi. Ya, Biarlah Tuhan betul, buat next insya-Allah. dia kan. Betul. Betul Kan? je, betul. Kalau kita nak kira-kira sekarang pun pening juga kan. Ya, betul. Tapi lah. Anyway. Okey, soalan seterusnya. Ni Nurlida Baharudin. Okey, bagaimana jika golongan tak mampu wakafkan harta tapi hendak memiliki pahala berterusan selepas mati? Allahu Akbar. Kan baik. Allah Ta'ala ni Maha Penyayang. Dia bukan sahaja pahala kepada orang yang kaya, kepada orang yang mampu, kan? Jadi pernah ditanyakan soalan yang sama kepada Rasulullah SAW, kan? Kalau orang miskin macam mana? Kan? Dia tak ada. Jadi Rasulullah bagilah penerangan, bagilah galakan. Orang kaya dah memang boleh bagi dengan hartanya, boleh pergi berperang, keluarkan senjata dan sebagainya. Orang yang tak mampu, pergilah berperang. Kan? Gitulah maksudnya. Tapi kalau dia tak mampu perang, itu yang tadi ada hadis yang mengatakan mati anak Adam, terputus amalannya. Melainkan 3 perkara berterusanlah. Antaranya kita ambil mudah, yang paling mudah nak ingat kan. Antaranya kita ada ilmu. Ilmu tu kita sampaikan. Kita terangkan. Jadi kita hari ini dalam majlis ilmu. Harap-harap saya ilmu yang kita kongsikan, kita sembang-sembangkan ni, antara saya, Iskandar, Fauzia yang ada dalam grup ni, kita pun dapatlah pahala yang berterusan. Tak gitu? Tu ilmu kan, bermanfaat. InsyaAllah ilmu tu bermanfaat nanti. Kalau ada ramai orang yang buat wakaf ASNB selepas kita bersiaran hari ini, banyak pahala kita dapat. Berterusan kan? Dia dapat pahala, kita dapat pahala. Gitu. Jadi boleh buatlah. Kalau dia ilmu, sampaikan. Jadi puan yang bertanya ni, sampaikanlah. ASNB ada wakaf, boleh buatlah 1,000. Kita sendiri tak ada duit. 1,000 tu misalnya lah. Tapi kita beritahu orang, kita dapat pahala. Jangan bimbang. Allah Ta'ala Maha Adil. Begitu juga kita kata sedekah jariah, sedekah selain daripada ilmu manfaat, sedekah tak bermaksud kita mesti ada 1,000 boleh dapat buat wakaf. Sedekah-sedekah yang lain kekal. Yang kekal, macam tadi buat perigi misalnya, ada orang nak buat perigi, RM10 je. InsyaAllah kita yakin 700 kali ganda. Itu mustahab. Yang berikutnya, pastikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang sentiasa mendoakan kita. Setiap kali dia doakan kita, maka bermanfaatlah, mengalirlah pahala yang kita dah ajarkan pada dia. Kan? Kita dah didik dia betul. InsyaAllah. Jadi jangan bimbang. Allah Ta'ala Maha Adil. Kita sampaikan. Kita beritahu. Dan kita buatlah apa yang kita mampu. Wallahu'alam. Betul. Ya pasal tu lah, kadang-kadang macam dia macam lebih kurang macam MLM jugalah. Cuma MLM tu merugikan orang kan. MLM tu kita kongsi ilmu, yang bawah tu dapat. Betul. Originator ilmu tu insya-Allah. Pahala dia insya kan. Macam MLM. Okey. Cuma dia tak collapse lah. Okey, ni lagi soalan ke ni? Alamak. Saya rasa yang satu soalan dalam panel ni dah siap berjawab. Saya ingat yang ni lah. Yang ni terakhir. Haji Rafi, di mana dia? Ada. Gambar apa? Profil lah. Ya, tu dia. Kalau dah buat wakaf sekali, boleh buat tambahan lagi ke selepas beberapa tahun? Daripada Puan Azizah binti Abdul Aziz. Baik, alhamdulillah. Saya pun berhajat sedemikian Puan Azizah. Saya dah lepaskan 1,000. Jadi adakah peluang untuk saya menambah wakaf saya? Ada. Saya cukup lagi kan, nanti saya tambah lagi bila-bila saya senang. Saya pergilah branch lain pula. Pergi ke Shah Alam misalnya, section 11. Saya test pula kat sana, boleh buat tak? Ataupun saya boleh buat sendiri pakai dia punya kios ataupun pakai online. Boleh tambah anytime. As long as selagi mana kita ada cukup yang kita nak wakafkan tu. Tapi ingat, satu perkara mesti kita ingat. Dah kita wakafkan, tak boleh keluar tau dia.
Lama takut minta balik tak bantu balik. Itu apa ni, kita apa ni, kita orang Melayu ni selalu kata kalau dah bagi minta balik tu buruk siku kan. Tapi dalam sunnah Rasulullah SAW ada hadis yang kata siapa yang dah bagi minta balik tu seperti anjing yang memakan muntahnya sendiri. Bukan kalau macam badang pun dia makan muntah orang lain kan, muntah gergasi. Yang ini maksudnya kita ni orang yang dah bagi dah, lepas tu minta balik. Melayu kata buruk siku. Saya tak tahu apa maksud buruk siku tu kan. Siku tu buruk macam mana tak. Tapi hadis Rasulullah kata seperti anjing. Maksudnya rendahlah taraf kita kan. Seperti anjing, dia makan muntahnya sendiri. Jadi jangan buat macam tu. Dah wakaf, tak boleh nak tarik balik. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ada masalah tentang wakaf tanah. Berlaku di beberapa buah negeri, bukan negara, di negeri kita Malaysia ni. Datuk ke moyang dia dah wakafkan, anak cucu minta balik. Itu payah. Jadi elakkanlah daripada perkara itu berlaku. Tanah kebun, tanah kita apa, kita jual, ambil duit, masuk SNB, wakafkan. Jadi jawapan kepada Kak apa ni tadi yang tanya, Azizah tu, boleh anytime insya-Allah. Tambah boleh, minta balik tak boleh. Tak dapat. Okey. Okey, satu soalan ni dia dah berjawab, tapi saya nak kongsikan dengan pendengar pendengar daripada Zizi. Tuan boleh tahu kenapa SNB tetapkan minimum RM1,000 untuk wakaf? Kenapa bukan amount yang lebih rendah macam 100 ke atas? So jawapan yang telah diletak dalam ruangan chat ialah salah satu syarat hibah amanah adalah terdapatnya barang atau harta yang dihibahkan. Oleh demikian, baki minimum sebanyak 1,000 unit bagi setiap tabung unit amanah yang dihibahkan adalah perlu bagi memastikan wujudnya harta hibah amanah dalam bentuk unit amanah dalam tabung unit amanah bagi tujuan pembahagian apabila berlakunya kematian pemberi hibah amanah. Okey, itu dia. Ini soalan yang ni dah terjawab dalam chat. Saya just kongsikan. Andai kata saudara-saudari sidang pendengar mungkin nampak soalan ni tapi tak nampak jawapan dia. Right, so kenapa 1,000, kenapa tak 100? Yalah, kita pun naklah tetapkan minimum dia. Right, Kau Haji Rafi nak tambah ke apa ke? Tak ada. Tak ada, dah jelas satu. Kita kalau nak bagi pada orang kan, biarlah boleh menggembirakan. Lepas tu kalau kita bagi sikit benar 100 buat tek gigi pun tak cukup betul dia kan. Jadi kita bagikan supaya apa tujuannya? Bila dia dapat tu, dia ingatkan kita. Dia doakan kita. Itu hibah lah. Kita bagi hibah, alah gitu kan. Tapi kalau dia dapat 1,000 tu, Masya Allah, gitulah. Lepas tu ada kos-kos yang berkaitan nak uruskan dan sebagainya, nak maintain account tu. Sebab itulah hanya 1,000 minimum. Kalau nak dalam account tu ada banyak, lagi bagus kan? Yalah, betul. Yang berpatutannya ialah 1,000 seperti yang disebutkan oleh Haji Iskandar tadi. Alright. Okey, tuan. Okey, sekarang Cik Haji Rafi, kalau ada apa-apa kesimpulan atau pergulungan yang Haji Rafi nak kongsi bersama sidang pendengar semua, kami persilakan Tuan Haji Rafi. Senang dapat Haji Rafi ni. Ya, betul. Terima kasih Haji Iskandar. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang turut serta dalam perbincangan kita sembang-sembang hari ini. Ilmu sungguh bermanfaat, tapi tidak akan memberi manfaat kalau kita tak kongsikan. Dia jadi tuan-tuan perempuan dah dapat ilmu ni, kongsikan, bagi tahu. Kita kembangkan, macam saya sebutkan tadi lah, mungkin itulah wakaf kita, wakaf ilmu. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada penganjur. Tujuan kita adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu peluang yang ada pada kita dengan kita pergi ke mana-mana cawangan ASNB, buatlah wakaf ASNB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Haji Rafi, terima kasih sekali. Kami terima kasih dengan pembentangan beliau, dengan perkongsian ilmu yang ada ni. Macam semoga kita semua mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkongsian ilmu yang ada ni. Okey, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Kami mohon maaf anda berlaku kekurangan dalam pembentangan hari ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang tu daripada kekelemahan kami selaku manusia biasa. Kita berjumpa lagi dalam program webinar Sembang-Sembang SNB. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.